wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita teruskan lagi dengan ucapan daripada Pengetua SMIA Puan Alia binti Mat Nazir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah kita bersemuka hari ini secara online buat pertama kalinya semenjak kita berada di rumah PKP. Perintah kurung ni diumumkan oleh Perdana Menteri kita semalam akan disambung sehingga 28 April. Cikgu berharap semua guru dan anak murid terus gigih meneruskan kelas dalam talian kita. Memang banyak cabaran dan masuk minggu ketiga ni kami dapati anak-anak agak susah masuk ke kelas waktu pagi. Cikgu berharap sangat ibu bapa dapat memantau jadual anak-anak supaya dapat masuk kelas pada tepat masanya dan menghabiskan tugasan yang telah diberikan oleh guru. Memang agak sedih jugalah kita masih lagi tak dapat ke sekolah. Tapi PKP ni sangat penting untuk membendung virus COVID-19 supaya satu hari nanti dalam masa terdekat dia habis dan kita dapat bergerak keluar dari rumah kita seperti biasa. Mungkin bukan normal macam dulu. Normalnya dalam kata yang baru, kebersihan adalah tip-top. Kita kena jaga amalan membasuh tangan dan sebagainya tu kena diteruskan supaya tidak berulang kes virus sebegini. Memang sebenarnya dalam takvim sekolah pun antum ada tengok bermacam aktiviti yang telah kita rancang, tetapi kita dapat lakukan sekarang secara penuhnya. Kita merancang, Allah juga merancang. Dia adalah sebaik-baik perancang. Pastinya ada hikmah pada apa yang berlaku. Cikgu petik kata-kata Ustazah Zaimah yang dia kongsikan dengan kami guru-guru. Rezeki kita masing-masing berbeza. Ada yang dapat bersama ahli keluarga semuanya, ada yang dapat bersama sebahagian sahaja, ada yang tertinggal kesorangan waktu PKP ini. Tapi semuanya itu terpulang pada kita. Ujian kita perlu banyak bermohon kepada Allah, teruskan bersangka baik kepada Allah. InsyaAllah Allah mudahkan semuanya walaupun dalam keadaan macam ni. Guru-guru, anak-anak murid sekalian, tahniah kerana terus bersabar menghadapi kelas online. Guru-guru mencuba sedaya upaya sebagai pembimbing, sebagai konsultan, sebagai pakar rujuk. Antum teruskan je belajar, cari bahan dan buat latihan yang diberikan oleh guru-guru. Kalau tak faham boleh tanya guru pada bila masa, dan kami akan cuba bantu waktu kelas masing-masing dalam grup Google Classroom masing-masing. Bersambungnya PKP ini bermakna insyaAllah kita akan menempuh Ramadan bersama keluarga kita. Jadi inilah peluang kita, perbanyakkan ibadah kita, perbaiki ibadah wajib kita, susun jadual dengan baik, bantu ibu bapa. Itu adalah ibadah juga, memudahkan urusan mereka menguruskan kita, menguruskan keluarga. Cikgu juga mak berharap mana-mana student atau pelajar yang menghadapi masalah yang selain dari pembelajaran boleh merujuk pada guru masing-masing, boleh menghubungi kaunselor juga dan boleh menyatakan, berkongsi apa yang dihadapi. Jangan pendam sorang-sorang. Kami sentiasa ada, terutamanya bagi pelajar yang biasa sangat aktif di sekolah. Kadang-kadang kita tengok dari pagi sampai petang memang lambat balik sebab suka seronok duduk sekolah kan. Jadi bila kena duduk di rumah ni adalah satu cabaran yang besar bagi mereka. Kurangkan main game tu, boleh main tapi jangan kebahagiaan masa kita habis dekat situ sahaja. Memang kita nak kena ada hiburan sikit-sikit ya, tapi jangan terlampau banyak. Apa-apa pun yang terlampau banyak ni sebenarnya not good for us. Inilah masa yang kita nak perbanyakkan bacaan Al-Quran kita, hafalan kita. Yang sebelum ni kita selalu komen tak ada masa, tak sempat, alasan macam-macam tu. So sekarang kita ada masa mungkin lebih banyak. Mungkin juga kita boleh cuba hobi yang baru ataupun sambung hobi kita yang terbengkalai lain. Kena fikirkan juga ya, aktiviti yang memberi manfaat pada diri kita atau pada orang lain. Akhir kata, cikgu harap teruskan bersabar dalam meneruskan perintah terkurung ini.
stay strong, stay safe. Moga kita berjumpa semula di sekolah dalam masa yang terdekat, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan penolong kanan kurikulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang masih lagi memberi kita nikmat Islam, iman, nikmat kesihatan yang baik. InsyaAllah semua warga Al-Amin dalam keadaan sihat sejahtera. Pertama sekali saya ingin mengucapkan jutaan, ribuan terima kasih kepada para guru yang telah berjaya mengadaptasi persekitaran pembelajaran yang baru, iaitu pembelajaran secara online. Yang keduanya, terima kasih juga tak terhingga kepada kita punya tim Jabatan Kurikulum Semiak yang telah berjaya mengeluarkan jadual anjal untuk semua guru dan semua kelas Semiak untuk waktu PKP ini. Seterusnya, tahniah dan syabas saya ucapkan kepada semua murid yang telah terlibat aktif dalam pembelajaran alam maya yang baru ini. Seperti mana kita semua sedia maklum, kita telah berganjak kepada pembelajaran abad 21, yang mana kata mudahnya adalah pembelajaran berpusatkan murid. Oleh yang demikian, pembelajaran bermula daripada diri anda sekalian. Guru-guru atau pihak sekolah hanya menyediakan medium, platform untuk anda belajar. Tetapi kinan belajar hendaklah datang daripada diri anda semua. Jadi saya menasihatkan kepada para pelajar sekalian untuk menggunakan masa PKP yang ada ini untuk meneruskan sesi pembelajaran kita, sehinggalah kita dapat capai target, iaitu RPT kita, rancangan pelajaran tahunan kita dapat habiskan sehingga bulan Mei. InsyaAllah cikgu-cikgu ataupun guru-guru di alam maya hanya sebagai pemudah cara atau pembantu anda, tapi yang sepatutnya aktif, yang sepatutnya bersungguh-sungguh ialah para pelajar sekalian perlu mencari maklumat, ilmu pengetahuan dalam pelbagai bentuk yang ada sekarang lah. Kita ada YouTube, video-video yang berkaitan. Kita ada latihan yang banyak dalam laman web kita, soalan-soalan peperiksaan, percubaan, soalan-soalan PT3. Kita gunakan masa kita. Dan saya mengambil kesempatan ini untuk mengajak kita semua untuk buat target sepanjang kita tidak bersekolah pada waktu PKP ini. Dan mungkin PKP yang ketiga ni pun mungkin akan dilanjutkan lagi, mungkin sehingga hari raya, lepas raya. Kita pun tak pasti. Kita gunakan yang sebaiknya. Kita ada target. Contoh target akademik kita sampai bulan Mei ni, sampai bab berapa. Kita usahakan supaya PKP ni digunakan sebaiknya. Contoh hafazan kita tingkatan 3. Juzuk berapa sekarang ni saya kena habiskan. Jadi kita gunakan masa tu. Pada masa yang sama kita target juga untuk mengurangkan perkara-perkara yang tertentu. Contoh, mengurangkan waktu tidur, mengurangkan makan. Kita target untuk mengurangkan waktu bermain game. Kita belajar juga, tapi waktu main game lebih lama daripada belajar. Saya dapat laporan ada pelajar yang main game sehingga larut malam, sehinggalah pagi subuh belajar. Jadi kita target supaya nak kurangkan daripada 7 kali satu minggu subuh gajah kepada mungkin 4 kali, meningkat lagi. Jadi kita kena ada target lah. Kalau tak, PKP akan habis, masanya akan berlalu. Kita akan tinggalkan PKP ni insya-Allah, mudah-mudahan. Tetapi kita tak dapat capai apa-apa. Jadi oleh yang demikian, kita juga ambil kesempatan ini untuk sama-sama berdoa. Mudah-mudahan ujian yang diturunkan oleh Allah ni kita dapat bersabar dengan dugaan ni, dan kita berdoa juga supaya keadaan menjadi lebih baik seperti sedia kala, dapat
dapat guru-guru dapat ke sekolah, murid-murid dapat ke sekolah. Itu saja pesanan saya. Minta maaf salah silap terkasar bahasa. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan penolong kanan kokurikulum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Ilahi kerana pada hari ini masih lagi kita diberi peluang berada di mana tempat yang perlu kita berada. InsyaAllah pada hari ini saya akan kongsikan sedikit aktiviti yang boleh kita jalankan di rumah walaupun dalam saat kita menjalani perintah kawalan pergerakan PKP. InsyaAllah yang pertama ialah kita boleh mengekalkan 10,000 langkah sehari. Ini boleh dilakukan di mana-mana sahaja kawasan di dalam rumah. Kita mengambil jalan, naik turun tangga. Dan seterusnya kedua, untuk memastikan badan juga sentiasa cergas, kita perlulah melakukan regangan-regangan badan secara ringan, sederhana. Dilakukan setiap 2 jam. Yang ketiga, bagi mereka yang menggemar aktiviti yang lebih lasak dan lebih berat, pastikan melalui instruktor yang betul. Jadi boleh melakukan aktiviti sambil melalui menonton televisyen ataupun juga sambil melayari internet. Jadi ini penting untuk memastikan pergerakan yang dilakukan adalah betul dan mampu dengan kemampuan diri kita sendiri. Dan seterusnya, yang keempat, di samping kita menjaga kesihatan badan, fizikal, perkara yang utama juga yang penting ialah kita perlu sentiasa memastikan emosi dalam keadaan yang baik. Dan juga perlu sentiasa mengawal stres. Jadi perlu mewujudkan suasana yang harmoni, suasana yang baik, perbualan yang baik di dalam keluarga. Cuba dengarkan ceramah-ceramah agama, ceramah-ceramah kesihatan dan ceramah-ceramah motivasi bagi meningkatkan positif di dalam badan kita. Kerana sebenarnya stres ni adalah punca utama kepada pelbagai jenis penyakit. Jadi tangani stres dengan bijak dan pastikan minda sentiasa sihat, insya-Allah. Yang kelima, pemakanan. Jadi perlu mengambil makanan secara sihat, of course, PKP ataupun tak PKP, tapi lebih-lebih lagi dalam PKP, masa banyak di rumah, ambil makanan secara sihat, diet yang sihat, kekalkan amalan suku-suku separuh yang disarankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan yang paling utama, elakkan pembaziran. Dan yang terakhir, elakkan daripada duduk, diam ataupun baring sahaja lebih daripada 2 jam. Saya rasa ini je perkongsian yang mudah dan simple untuk sama-sama kita cuba praktikkan. Jadi saya dengan ini ingin memohon maaf juga jika perkongsian ini mungkin ada kesilapan maklumat. Jadi kerjasama daripada semua pihak adalah penting untuk memastikan keberkesanan PKP yang kita jalankan pada hari ini. Jadi sama-sama kita berdoa semoga wabak COVID-19 yang melanda bukan sahaja di Malaysia tapi di seluruh dunia pada hari ini dapat ditangani dengan kadar yang segera, insya-Allah. Kepada Allah sahaja kita berserah dan kita memohon pertolongan. Jadi marilah sama-sama kita berada di rumah, stay at home, menjadi batu asas kepada kejayaan yang kita akan kecapi akan datang, insya-Allah. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih di atas perhatian anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan Ketua Umum SEMIA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Adakah PKP antum berjalan dengan lancar? Jadi sepanjang PKP berlangsung, timbul satu persoalan. Apakah persediaan kita sebelum menghadapi bulan Ramadan? Bulan Ramadan akan tiba dalam beberapa hari sahaja. Jadi persediaan kita yang pertama adalah kita seharusnya memantapkan lagi solat fardu kita. Kita tidak boleh meninggalkannya walau satu solat fardu, dan kita seeloknya melakukan secara berjemaah dan pada awal waktu. Kenapa kita digalakkan untuk menjaga solat pada bulan Ramadan? Kerana
Apa guna kita berpuasa tetapi kita tidak solat? Ia seperti kita menjawab soalan peperiksaan yang berbentuk objektif. Kita menanda di A, B, C dan D. Kita yakin dengan jawapan kita, tetapi kita lupa untuk menanda di kertas OMR. Ia seperti kita membazir masa dan penat untuk menjawab tetapi hasilnya adalah kosong. Dan kemudian kita harus belajar untuk melakukan solat pada waktu malam, iaitu melakukan qiyamul lail, kerana tiba di bulan Ramadan akan ada satu malam yang dinamakan malam Al-Qadr. Dalam surah Al-Qadr Allah berfirman, malam ini lebih baik daripada 1000 bulan. Jika kita melakukan satu amalan pada malam itu, ia seperti kita melakukan amalan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Yang ketiga adalah kita seharusnya untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita dan menambah bacaan Al-Quran kita, kerana bulan Ramadan merupakan bulan Al-Quran dan Allah akan melipat kali gandakan amalan kita pada bulan Ramadan. Dan yang terakhir sekali adalah kita seharusnya belajar untuk tidak membazir. Mungkin wabak ini merupakan satu hikmah kepada kita supaya kita lebih menghargai makanan yang ada di depan mata kita dan kita tidak seharusnya untuk membazir. Suka untuk anda tutup dengan satu doa. Marilah kita membacanya bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah aku di bulan Sya'ban dan sampaikanlah aku di bulan Ramadan. Yang terakhir sekali adalah jadilah hamba kepada Allah dan bukannya hamba kepada Ramadan. Sekian yang baik datang daripada Allah, yang buruk datang daripada kelemahan anak sendiri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan daripada ahli-ahli Majlis Tertinggi Andalus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami wakil daripada Andalus ingin mengkongsikan tips semasa perintah kawalan pergerakan dan cara untuk belajar online. Makan masa bersama keluarga seperti memasak bersama dan juga solat berjemaah. Ana dekat sini nak ingatkan kepada semua supaya stay safe dan manfaatkan cuti bersama keluarga di rumah. Jagalah kebersihan diri dan keluarga sepanjang PKP ini. Kita pun tahu Islam sangat menitik beratkan kebersihan diri dalam kehidupan seharian. Banyakkan amalan sunat. Contohnya baca Quran. Tetapkan masa lebih awal untuk bersiap sedia sebelum kelas bermula. Sebagai contoh, setkan alarm 10 minit sebelum pembelajaran bermula. Peka dengan kelas-kelas online dan seterusnya. Macam mana nak peka? Sama ada anda boleh merujuk balik guru subjek ataupun jadual online antum sekiranya ada. Jangan tidur lepas subuh macam mana? Pastikan tidur awal dan lepas subuh terus mandi dan makan. Cari tempat belajar yang senyap dan selesa agar kita dapat mendengar penjelasan yang diberikan oleh guru dengan jelas. Pada masa yang sama, kita dapat memudahkan rakan-rakan kita yang lain untuk belajar. Sekiranya kita memudahkan urusan orang lain, insya-Allah Allah akan memudahkan urusan kita pula. Cara yang keempat ialah dengan tidur awal dan mendapatkan rehat secukupnya supaya kita dapat mengekalkan kecergasan sepanjang hari dan kekal fokus semasa kelas atas talian berlangsung. Straight line dengan straight line untuk nampak daripada mata antum di sisi mata antum. Apa tak kita dapat info yang Terima kasih. Baik, semua cikgu-cikgu. Dah semua. Kami kenal lah.
Sebelum kita menutup majlis ini, marilah bersama-sama kita menghayati firman Allah dalam surah Al-Fatihah ayat yang kelima yang bermaksud, hanya Engkaulah kami sembah dan hanya Engkaulah yang kami memohon pertolongan. Maka perbanyakkanlah doa kita kepada Allah agar masalah dan dugaan dalam dunia ini dapat untuk dipermudahkan, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.